Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Ahmad. Pada hari yang mulia ini, saya bersama 3 lagi orang ahli kumpulan saya akan membentangkan sebuah kajian bertajuk Rasionalisme menurut pandangan Profesor Dr. Hamka. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya serta ahli kumpulan saya. Nama saya Dayang Nurul Rabiatul dan ahli kumpulan saya iaitu Audrey Ajam, Muhammad Daniel dan Abang Muhammad Aiman. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan memberi pengenalan tentang Profesor Dr. Hamka. Nama penuh beliau ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dilahirkan pada 17 Februari 1908 dan meninggal pada 24 Julai 1981 ketika beliau berusia 73 tahun. Beliau merupakan seorang ulama, sastrawan, sejarawan dan politikus yang terkenal di Indonesia. Beliau tidak menjalani pendidikan secara formal. Malahan, beliau menjalani pendidikan secara autodidak dalam bidang sastra, sejarah, sosiologi dan politik. Terdapat 2 objektif kajian dalam kajian kami, iaitu yang pertama ialah mengkaji rasionalisme secara umum dan yang kedua ialah mengkaji rasionalisme menurut pandangan Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum, nama saya Abang Muhammad Aiman. Saya akan membentang pasal objektif yang pertama. Yang pertama, untuk mencapai kebenaran fundamental, kita boleh rujuk dengan proses pemikiran abstrak yang susah untuk disangkal menurut apa yang ada kena dengan strukturnya dan tentang alam semesta secara umumnya. Yang kedua, diketahui atau beberapa kebenaran tentang realiti dapat diketahui secara tidak tergantung dari menghayati dan penggunaan cara empiris. Yang ketiga, beberapa kebenaran tentang realiti yang mendahului pengalaman mampu diketahui dengan pemikiran. Antara kebenaran ini adalah gagasan bawaan. Objektif yang kedua ialah tentang pandangan Profesor Hamka tentang rasionalisme. Yang saya dapati di sini ialah kajian menunjukkan bahawa konsep pemikiran Profesor Hamka dalam rasionalisme menurut pendidikan Islam dari tahun 1950 hingga 1980 menekankan tentang kerja keras dan bekerja sama untuk penanaman serta pengukuhan individu. Maksudnya rasionalisme itu harus dikukuhkan oleh individu sendiri dan saling bekerja sama. Itu adalah salah satu daripada rasionalisme. Pada pendapat saya, rasionalisme termasuk kepada kecerdasan, kebaikan, cita-cita dan bentuk badan seseorang untuk membangun sepenuh mungkin hasil kerjasama mereka bersama orang-orang yang di sekeliling. Cara-cara melaksanakan pendidikan pembudayaan sosial boleh dicapai dengan melatih pemikiran dan latih kemahirannya untuk bekerja untuk mewujudkan harapan yang kondusif untuk memupuk generasi berdikari dan bertanggung jawab, serta boleh bersosial bersama orang awam dan orang sekeliling. Dan ini adalah patut menjadi etika dan nilai peraturan dalam diri masing-masing. Dan ini boleh dijadikan sebagai visi, misi dan matlamat pendidikan negara, khususnya pendidikan Islam, dalam mengimbangi nilai moral dan etika dengan mengimbangi bidang talim, tarbiyah dan tadib. Assalamualaikum, saya Muhammad Daniel dan saya hari ini akan menerangkan pengajian ataupun
perkara-perkara yang saya dapat melalui pengajian saya ini. Profesor Dr. Hamka telah menulis ataupun menerbit berbagai buku falsafah yang kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita. Banyak nilai yang terdapat dalam buku ini. So, antaranya adalah nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan ini dalam berbagai kehidupan kita. Pemakanan, perbelanjaan dan sebagainya. Kita haruslah bersederhana supaya kita akan menimbulkan rasa bersyukur kepada apa yang kita ada. Seterusnya adalah sikap qanaah. Sikap qanaah ini adalah bermaksud kita menerima dengan hati yang terbuka dan bersyukur. Ini yang tertulis dalam Tasawuf Moden halaman 219 oleh Prof. Dr. Hamka. Perkara pertama dalam sikap qanaah ini adalah menerima dengan rela akan apa yang ada. Kita menerima dengan apa yang ada dengan secara rela, tidak merungut dan sebagainya. Seterusnya adalah memohon kepada Allah. Apa yang kita memohon kepada Allah, meminta pertolongan, meminta panduan dan sebagainya. Selain itu, kita menerima dengan sabar tuntunan Allah. Sebagai mana firman Allah, jadikanlah sabar dan solatmu sebagai pertolonganmu. Kerana seorang yang beriman akan mengetahui bahawa dugaan dan cabaran itu bukan berlaku secara tiba-tiba. Itu sudahnya ditulis. Selain itu, kita haruslah bertawakal kepada Allah. Dan akhir sekali adalah kita tidak tertipu dengan daya tarik dunia. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bagi kajian literatur Profesor Hamka, mengikut sifat pendidikan Hamka menekankan pembentukan watak individu dengan warna Islam dalam tulisannya disebut sebagai syarat pribadi. Hamka ialah seorang yang matang dengan segala potensi manusia, cipta seorang manusia yang betul-betul sehaluan dengan kehidupan orang Islam. Profesor Hamka meneliti realiti pendidikan Islam dalam rasionalisme, sedang bekerja keras untuk memupuk segala potensi orang, termasuk dari segi kecerdasan, kebajikan dan cita-cita untuk menunjukkan kepribadian yang baik serta boleh mencerminkan tingkah laku yang baik sebagai selaras dengan mendapati panduan dari orang Islam. Jadi sifat yang baik itu adalah salah satu daripada rasionalisme untuk dipupuk, karena itu adalah pandangan orang Islam tentang rasionalisme. Dan bagi Hamka, dua kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam pembentukan pribadi itu yaitu berfikir dan bekerja. Bermaksud harus menerapkan teori dalam proses kerja secara maksimal dan benar. Ini membawa maksud bahawa harus berfikir untuk melakukan salah satu sikap rasionalisme sebagai mencerminkan tingkah laku yang baik untuk orang, dan bila kita fikir begitu, kita akan melakukan, kita akan membuktikannya. Metodologi kajian kumpulan kami, metodologi adalah satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian tersebut. Bahagian ini akan dibincangkan mengenai reka bentuk kajian dan instrumen kajian bagi menjawab persoalan-persoalan yang telah dikemukakan untuk penyelidikan ini. Penyelidikan ini akan diteliti dan dihayati terlebih dahulu kandungannya untuk yang menggunakan kaedah analisis data, kerana pendekatan perlu diambil berat semasa menganalisis maklumat yang diperoleh. Yang keempat, pengasingan antara ilmu
agama dan sekolah di dalam sistem pendidikan negara adalah perkara pokok kepada persoalan kepada akhlak di dalam individu. Cara untuk mendapatkan maklumat dan data berkaitan dengan tujuan kajian adalah reka bentuk kajian tersebut. Ini adalah dapatan dari kajian kami. Yang pertama, semangat kerjasama. Kedua, memupuk nilai moral dalam diri. Yang ketiga, nilai kesederhanaan. Yang terakhir sekali adalah bertawakal. Untuk kesimpulan, seseorang insan yang berilmu akan mempelajari tentang akhlak yang merupakan sifat penting dalam pergaulan manusia. Oleh itu, setiap anggota masyarakat seharusnya menerima pandangan orang lain dengan lebih terbuka agar dapat membuat sesuatu keputusan yang lebih baik dalam membentuk dan membina sebuah negara yang hidup dalam keadaan aman dan harmoni.